Assalamualaikum dan selamat pagi korang. Hai, apa khabar? Didoakan berada dalam sehat, sejahtera, gembira, ceria selalu. Tak kisah di mana saja anda berada tengah buat apa tu. Tak apa-apa anda lakukan, semoga dipermudahkan Di sini ada sedikit sharing Pagi tadi saya sempat baca di Mstar berkenaan kisah seorang wanita. Seorang wanita ni dia bekerja di kerani, sebagai kerani di sebuah bank. Semasa dalam tempoh perkhidmatan dia berkenalan dengan seorang lelaki, seorang ahli perniagaan. Lepas tu dia berkenalan dengan lelaki tu berkurang dalam tempoh 6 bulan, ahli perniagaan berkenaan. Lepas tu mereka berkahwin. Tapi apa yang berlaku perubahan selepas dia berkahwin, dia dapat anak. Selepas dia dapat anak, wanita ni berhenti bekerja lah sebab nak beri tumpuan dalam rumah tangga. Apa yang menyedihkan, lelaki dia ni macam biasa, ahli perniagaan ni selalu outstation, keluar sana keluar sini tapi perempuan ni tahu husband dia ni seorang yang jujur, setia, baik. Namun hati dia macam rasa macam perasaan ragu-ragu tu, kerisauan tu adalah. Jadi bila husband dia balik je, setiap kali husband dia balik pergi outstation mana-mana, dia akan bergaduh lah dengan bertanyakan pelbagai persoalan, soal pelbagai lah. Tanya itu tanya ini semua kan, nak secara detail lah, pergi mana, pergi situ buat apalah, macam-macam persoalan dia tanyakan pada husband dia. Husband dia memang dia lah, orang kata faham lah perubahan isteri dia, tapi dia menjawab dengan tenang lah. Lepas tu and then pada satu hari tu wanita berkenaan dia kata dia nak balik ke kampung dia lah ke kampung dia. Tapi dia sebenarnya pergi jumpa bomo pergi jumpa bomo. Dia nak minta bomo tu pastikan suami dia tu mengikut lah apa yang dia cakap menuruti apa yang arahan yang dia berikan Jadi bomo tu suruh untuk merealisasikan apa yang wanita tu inginkan. Bomo tu minta perempuan tu masukkan setitis darah di jari manis kiri dia di dalam minuman ataupun makanan lah husband dia sekali nak bagi. Lebih menjijikkan najis perempuan tu bila dia buang air besar, ibu najis tu dia perlu ambil sedikit untuk campurkan sekali dengan ada bacaan beberapa mantra tertentu sebelum diberikan pada husband dia. Jadi bila perempuan tu dah buat masa tu, mungkin dia tak boleh mempertimbangkan mana yang salah yang mana yang salah di sisi agama atau tidak dia melakukan perbuatan berkenaan sebab mungkin nafsu dia ataupun perasaan dia, orang kata masa tu terlalu sangat nak buat benda tu sampai dia mengenepikan apa yang ditegah dilarang oleh agama Jadi bila dia balik ke rumah dia amalkan benda tu. Selepas sebulan dia nampak perubahan ada perubahan terhadap suami dia. Seperti urusan kerja dah tak jarang keluar rumah. Urusan kerja selalu serah pada staff saja yang handle. Lepas tu suami dia macam selalu sebut nama dia, sering sebut nama dia, macam nak dia ada di sisi je. Lebih membimbangkan, orang kata wanita berkenaan nampak kondisi kesihatan husband dia makin lama makin lemah lah, keadaan macam lesu macam tu. Jadi dia sedar perkara tu sebab perbuatan dia lakukan sebelum ni lah Sudah mungkin disebabkan yang tu menyebabkan dia mula risau dia tak tahu macam mana. Jadi dia beritahu lah berkenaan apa dia lakukan kepada husband dia tu kepada mak ayah dia. Wanita tu maklum pada mak ayah dia. Mak ayah dia pun orang kata siapa tak terkejut kan. Tapi diorang cuba nak ubatkan husband dia kembali agar pulih seperti asal keadaan asal. Mereka pun adalah orang kata pergi untuk perubatan mengamalkan perubatan dengan perubatan Islam, seperti ada ayat-ayat tertentu perlu dibacakan lah terhadap lelaki berkenaan. Namun masih tidak sembuh. Jadi menyebabkan wanita tu mula panik, mula risau sebab makin lama makin teruk. Dia pun berterus terang dengan suami dia apa dia lakukan apa dia jelaskan. Dia pegang kaki suami dia, dia mohon maaf, dia ceritakan apa ni daripada awal apa yang dia lakukan. Dia jumpa bomo, apa yang bubur dekat minuman ataupun makanan lelaki dia Jadi lelaki dia memang orang kata macam agak terkejut sebab dia kata nampak air mata suami dia seperti mengalir apa semua kan. Jadi dia mohon ampun lah. Itu suami dia akan seperti angguk, memaafkan dia lah.
Jadikan lepas tu pada satu hari selepas subuh suami dia panggil nama dia. Itulah kali tak air suami dia panggil nama dia, dan suami dia menghembuskan nafas tak air dan meninggal dunia. Perkara tu amat menyedihkan, memilukan, dan dia amat kesal dengan perbuatan yang dilakukan dia tu. Tapi benda tu dah terlambat sebab orang kata tak boleh pulih kembali benda yang dilakukan tu, perkara syirik, khurafat. Sebab tu perkara-perkara yang ditegak oleh agama ni orang kata jauh-jauhkan lah, jangan sekali kita menghampiri. Disebabkan suami dia dah meninggal dunia, jadi dia tak boleh lupa peristiwa tu macam selalu bermain di minda dia, di fikiran dia di rumah tu. Jadi dia pun selepas suami dia meninggal, dia pun tak duduk di rumah tu lagi, dia berpindah tempat lain. Apa yang saya kongsikan berdasarkan kisah wanita ni yang saya baca melalui Mstar. Apapun perasaan kita ataupun apa-apa pun yang orang lakukan kepada kita, kita nak balas balik ke, kalau kita nak balas tu, perbuatan tu kita fikirlah dari segi berbagai sudut, segi aspek dan kemasa panjang. Sebab memberi impak, memberi kesan, terutama yang kata perkaranya dilarang oleh agama, oleh Allah SWT. Janganlah kita disebabkan nafsu kita nak buat tu sangat, menyebabkan kita menepikan perkara berkenaan apa yang tegar, apa yang dilarang. Benda ni mungkin kita boleh sedikit pengajaran lah, sama-sama kita ambil sedikit pengajaran berhubung peristiwa ni. Itu saja yang sempat saya kongsikan seketika setakat ni. Apapun, didoakan korang ada nasihat sejahtera, gembira, ceria, tak kisah di mana korang berada. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.